Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita berada pada bulan Rejab dan selalu dikaitkan bulan Rejab ini ialah dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Banyak ulama menyatakan peristiwa ini berlaku pada malam 27 hari bulan Rejab. Walau bagaimana sekalipun, soal malam apakah berlaku, ianya merupakan peristiwa yang tetap berlaku dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dan kita percaya sebagai seorang yang beriman bahawa peristiwa ini benar-benar berlaku. Sama ada berlaku pada malam 27 ataupun pada malam yang lain, ianya tetap merupakan satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam kitab suci Al-Quran Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa ini diperjalankan pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestin. Kenapakah ke sana? Tidak ke Kuala Terengganu, tidak ke New York, tidak ke London. Kerana bumi Palestin ialah bumi yang ada nilai sejarah. Palestin merupakan tempat perjuangan para nabi-nabi dan perjuangan para rasul-rasul untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang, mereka berjihad. Sampai ini bumi Palestin merupakan bumi tempat berjihad para mujahidin dalam perjuangan mereka menentang musuh-musuh mereka, laknatullah, Yahudi laknatullah. Bumi Palestin sentiasa basah dengan darah pejuang-pejuang Islam. Nabi SAW diperjalankan pada malam itu. Dan di bumi Palestin juga terdapat Masjid Al-Aqsa, merupakan kiblat pertama umat Islam. Sebelum dapat umat Islam berkiblat ke Kaabah. Oleh kerana itulah, bagi kita orang Islam ini, Palestin merupakan tempat yang sangat penting, yang ada nilai sejarah di dalamnya. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedahkan dadanya dan disucikan dadanya oleh malaikat. Dan kemudian baginda dibawa dengan barak satu kenderaan yang dinaiki oleh nabi-nabi sebelum daripadanya. Dalam perjalanan pada malam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh jin afrik. Jin afrik mengejar Nabi depan belakang. Lalu malaikat menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan takut, jangan bimbang. Malaikat mengajarkan doa kepada Rasulullah dan baginda berdoa sehinggalah jin itu jatuh tersungkur. Jin itu membawa api, membawa obor. Di tangannya ada obor. Allah jadikan iblis dan jin itu daripada api. Dan jin, iblis laknatullah, merupakan musuh manusia sepanjang zaman. Jin, ada yang Islam dan ada yang kafir. Yang golongan yang kafir inilah yang menjadi pengacau kepada manusia. Mereka mengajak dan mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Dalam perjalanan pada malam itu juga, Nabi tercium semerbak harum yang sangat wangi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, bau apakah yang sangat harum itu?
Lalu Jibril menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau harum itu ialah bau orang yang mati kerana mempertahankan akidah. Mati syahid kerana mempertahankan akidah. Bagaimana seorang wanita yang dipanggil sebagai tukang sikat rambut bekerja di istana Firaun. Sikat rambut di atas kepala anak Firaun. Ia disebutkan sebagai masyitah. Di mana tukang sikat rambut ini ketika sedang menyikat rambut di atas kepala anak Firaun, tiba-tiba sikatnya jatuh dan dia latah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka anak Firaun bertanya kepada tukang sikat rambut ini, apakah ada lagi Tuhan lain selain pada bapa aku? Tukang sikat rambut ini ataupun masyitah ini menyatakan, ya, Tuhan yang sebenarnya ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang mentadbirkan kerajaan langit dan kerajaan bumi. Itulah Tuhan yang sebenar. Lalu anak Firaun ini menyatakan kepada bapaknya. Kemudian masyitah dipanggil. Kemudian diugut, diancam. Akan dibunuh kalau sekiranya tidak kembali kepada agama datuk nenek moyang. Masyitah dengan tegas dia mempertahankan akidah. Sehinggalah masyitah ini dan keluarganya dijatuhkan hukuman kerana pegangannya yang kuat mempertahankan akidah, mempertahankan agama yang benar. Masyitah dan suaminya dan anaknya yang masih kecil yang berada di atas dukung pada waktu itu dipaksa supaya melompat ke dalam kawah yang airnya panas mendidih. Mula-mula suaminya melompat dan gugur syahid dalam kawah. Kemudian masyitah pada masa itu sedang mendukung anak yang kecil yang belum pandai bercakap. Dia teragak-agak untuk melompat ke dalam kawah yang airnya mendidih panas. Lalu anak ini menyatakan, teruskanlah wahai ibu. Ibu berada di pihak yang benar. Maka masyitah pun melompat ke dalam kawah itu dan satu keluarga gugur syahid kerana mempertahankan akidah. Sesiapa pun yang mati kerana mempertahankan akidah, sesiapa pun yang mati kerana mempertahankan Islam, mempertahankan kebenaran, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid merupakan mati yang sangat mulia. Tidak ada mati yang lebih mulia daripada mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati kerana mempertahankan akidah, mempertahankan kalimah tauhid. Bagaimana kita pada hari ini perlu berjuang untuk mempertahankan akidah, perlu berjihad untuk mempertahankan kebenaran. Pada malam itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan kaum tani yang bercocok tanam. Setelah ditanam, pokok itu tumbuh membesar dengan cepat dan berbuah dengan cepat dan mendapatkan hasil berlipat-lipat kali ganda. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapakah itu? Jibril menyatakan, inilah orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah SWT, yang menderma, yang bersedekah. Maka mereka ini digandakan pahalanya oleh Allah SWT berlipat-lipat kali ganda. Allah gandakan pahala kepada mereka berlipat-lipat kali ganda, kerana sesungguhnya sedekah yang kita sumbangkan itu, derma yang kita berikan itu, harta yang kita infakkan pada jalan Allah, kepada jalan Allah SWT itu tidak menjadi sia-sia. Dia akan menjadi berkembang. Itulah saham kita di negeri akhirat. Setiap sumbangan yang kita berikan pada jalan Allah untuk meninggikan agama Allah SWT akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat kali ganda. Pernah satu ketika pada waktu pagi, ketika sahabat-sahabat berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas salat subuh, Nabi bertanya, siapa pagi ini yang bersedekah? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Nabi tanya, siapakah pada pagi ini telah melawat orang sakit?
Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Siapa pada pagi ini yang ziarah orang mati? Saya ya Rasulullah. Ini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia memberikan keutamaan, menginfakkan hartanya, mengorbankan masa dan tenaganya untuk membantu orang ramai. Dan dalam perjalanan pada malam itu juga Nabi SAW melihat sekumpulan manusia tenggelam timbul dalam kolam darah. Dan dibalingkan ke arah kepala mereka, ke arah tubuh mereka dengan batu-batu. Berdarah mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Jibril menyatakan, itulah manusia yang hidup di atas muka bumi yang terlibat dengan riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Dan Allah tidak mengharamkan jual beli. Orang yang terbabit dengan riba, mereka mengambil, menindas, memeraskan harta orang lain. Seperti ceti-ceti atau pengalung-alung yang ada pada hari ini. Peminjam-peminjam yang meminjam dengan mereka, mereka gandakan. Mereka gandakan pinjaman itu dan kena bayar balik melebihi dengan kadar yang sangat tinggi. Maka Islam mengharamkan riba. Kerana riba ini merupakan penindasan kepada manusia di atas muka bumi ini. Itu diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu juga Nabi melihat sekumpulan manusia mengangkat beban-beban yang berat di atas bahu mereka. Semakin berat, semakin mereka meletakkan beban. Mereka ambil lagi beban-beban yang berat. Beban berat mereka letakkan di atas belakang mereka. Sampai mereka tak gerak nak bangun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, siapakah itu? Jibril menyatakan, inilah segolongan daripada umat Nabi Muhammad yang diberikan amanah, mereka terima amanah. Tetapi mereka tidak menunaikan amanah. Diberikan jawatan sebagai bendahari, mereka terima jawatan itu. Tetapi mereka telah tidak menunaikan amanah. Mereka ambil wang yang diberikan amanah supaya mereka jaga, digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Mereka diberikan amanah sebagai bendahari, sebagai setiausaha, sebagai pengurusi. Mereka tidak menjalankan amanah. Mereka diberi amanah sebagai wakil rakyat, sebagai menteri besar, sebagai menteri-menteri dan berbagai-bagai jawatan yang penting dalam kerajaan. Mereka tidak menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka dibandingkan seperti meletakkan beban-beban yang berat di atas bahu, di atas belakang, tak erat nak bangun sekalipun, mereka letakkan lagi beban yang berat itu. Sesungguhnya amanah ini akan dipersoalkan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, mereka menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Orang yang tidak menunaikan amanah, termasuklah golongan yang munafik. Bila diberikan amanah kepada mereka, mereka khianat. Maka marilah kita mengambil iktibar daripada peristiwa ini, supaya kita menunaikan amanah dengan sebaik-baik bila kita diberikan tanggungjawab untuk menunaikan amanah dengan masyarakat ataupun dengan sesebuah negara, dengan kerajaan dan seumpamanya. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, pada malam itu juga Nabi melihat sekumpulan manusia yang melompat melangkah pagar, melangkah kayu yang merintang di atas jalan raya. Mereka ini kelihatan kelam kabut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapakah itu? Apakah yang dimaksudkan dengan kayu yang menghalang di atas jalan raya itu? Lalu mereka menyatakan, inilah halangan-halangan yang diletakkan oleh segolongan manusia menghalang orang daripada menjalankan amanah
menjalankan kewajipan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Peraturan-peraturan yang menyekat para pendakwah, undang-undang yang menghalang para pendakwah daripada menyampaikan dakwah kepada masyarakat, maka dilambangkan dengan simbol kayu-kayu yang berada di atas jalan raya yang menghalang manusia untuk melangkah. Pendakwah-pendakwah yang berdakwah menegakkan agama Allah SWT, menyampaikan kebenaran, selalunya menghadapi halangan dan rintangan. Ujian-ujian para ulama yang menyampaikan dakwah mungkin tidak begitu ketara di negara kita. Tetapi di negara-negara lain seperti Mesir umpamanya, pendakwah-pendakwah para ulama mereka tangkap, mereka kurung dalam penjara, malah mereka hukum gantung sampai mati. Sebagaimana yang berlaku pada Syekh Said Qutb rahimahullah, Abdul Fattah Ismail, Hasan Al-Banna ditembak sampai mati. Ini adalah ujian-ujian para pejuang yang dilambangkan ataupun yang diperlihatkan pada Rasulullah pada malam itu, kayu-kayu yang berada di atas jalan raya. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, banyak peristiwa yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Jadi kalau kita nak cerita semua sekali sangat panjang. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Baitul Maqdis di Palestin, dan borak Nabi didekatkan dengan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Baginda melihat ramai orang dalam masjid itu sedang menanti baginda, sedang menunggu-nunggu untuk imam. Dan bila Nabi masuk ke dalamnya, baginda ditolak naik ke atas sebagai imam, yang lain sebagai makmum. Rupa-rupanya mereka yang jadi imam itu ialah nabi-nabi yang terdahulu daripada baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu bagi segala nabi. Baginda merupakan penghulu bagi seluruh nabi-nabi walaupun baginda lahir kemudian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada itu Nabi dibawa alat untuk naik ke langit yang dinamakan sebagai Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit, menembusi 7 lapisan langit. Dan setiap langit yang dimasuki oleh Rasulullah, baginda bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu. Sehinggalah sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepada kita solat itu merupakan ibadat yang sangat penting, merupakan amalan yang sangat penting. Ibadat-ibadat yang lain, Jibril membawa turun ke bumi dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk menerima solat, baginda dijemput naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, menunjukkan kepada kita solat ini sangat penting, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan kepada umatnya menunaikan solat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Tetapi 50 waktu itu dikurangkan, diminta akhir sekali kurang menjadi 5 waktu. 5 waktu nilainya sama seperti 50 waktu. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, solat dapat membina kepribadian. Solat merupakan mi'raj antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersolat itu artinya mereka berkomunikasi dengan Allah. Mereka berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang meninggalkan solat, walaupun 1 rakaat meninggalkan solat, baginda menyatakan lebih baik dia kehilangan dunia dan seisi-isinya. Kalau dunia ini kepunyaan kita, dunia ini penuh dengan kekayaan dalam perut buminya, lebih baik kita kehilangan sebiji dunia, sebuah dunia yang penuh dengan kekayaan, daripada meninggalkan 1 waktu salat. Oleh kerana itu, hendaklah kita jaga salat kita supaya
kita menjadi orang yang selamat kerana amalan yang paling awal dicekking oleh Allah SWT di akhirat nanti ialah solat. Kalau solat tidak lepas, maka amalan-amalan yang lain juga tidak akan lepas. Kalau solat cacat dan tidak diterima oleh Allah SWT, amalan-amalan juga tidak akan diterima oleh Allah SWT. Oleh itu, hendaklah kita menyempurnakan solat bermula dengan mengambil wuduk. Walaupun mengambil wuduk itu bukan rukun daripada solat, tetapi pentingnya wuduk itu, pentingnya mengambil wuduk dalam keadaan yang sempurna. Kita menyempurnakan rukun-rukun solat, tamak ninah dan seumpamanya. Semoga solat kita diterima oleh Allah SWT. Solat merupakan tiang agama. Sebuah bangunan, rumah, tidak akan jadi sempurna kalau tiangnya tidak kuat ataupun tiangnya runtuh. Maka begitulah kita sebagai seorang Islam ini, kalau solat kita buat lebih kurang, solat kita tidak menyempurnakan dengan baik, tamak ninahnya kita tidak jaga, maka solat kita akan ditolak oleh Allah SWT dan kita menjadi orang yang paling rugi. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Dan ianya mendidik kita sekalian dari segi akhlak. Bagaimana peristiwa yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu untuk menjadi pengajaran kepada kita. Untuk kita menyempurnakan diri kita sebagai seorang yang berakhlak mulia. Kerana sesungguhnya nilai manusia ini bukan duduk pada rupa paras, bukan duduk pada pangkat, bukan duduk pada harta kekayaan, tetapi duduk pada akhlak mereka yang mulia. Duduk pada iman mereka, takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman, mereka tidak yakin dan tidak percaya kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Mereka kata khayal. Mereka kata tidak betul. Ketika Nabi pulang ke Mekah pada waktu pagi, lalu Nabi menceritakan pada penduduk Mekah dan mereka tidak percaya sama sekali. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap yakin dan tetap percaya. Orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun semua penduduk Mekah tidak percaya, baginda tetap yakin dan tetap percaya. Peristiwa yang berlaku pada malam itu adalah benar. Peristiwa yang berlaku pada malam itu adalah untuk menguji keimanan. Sesiapa yang beriman kepada Allah, mereka percaya kepada yang gaib. Walaupun tak nampak, walaupun peristiwa itu peristiwa yang penuh dengan misteri yang tak nampak, tapi ianya merupakan sesuatu yang benar yang Allah paparkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pengajaran kepada kita semua sekali. Jadi saya rasa itulah yang dapat disampaikan pada waktu ini, pada masa ini. Mudah-mudahan sedikit maklumat ini dapat mendidik akhlak kita, dapat membina keimanan kita. Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah peristiwa yang kaya dengan pengajaran untuk mendidik kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, untuk mendidik kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.